Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Soal, apa makna agama? Jawabnya, makna agama itu adalah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak yang dihantarkan akan dia oleh Allah bagi segala hambanya yang mukallaf atas khabar Rasulnya daripada suruh dan tegah, seperti i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahat dan jinayat dan lain-lainnya. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, pemberian dengan belas ihsan dia semata-mata masih kita ada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga dapat kita Islam. Yang bila kita dilahirkan Islam, dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dihukumkan dapat nikmat Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam yang kita dapat tu, Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Kelebihan lagi diberi kat kita dengan diberi kita peluang, kesedaran, minat, aloba, tamak, nak belajar dan faham agama. Apatah lagi nak benar-benar nak menjadi orang beragama. Alhamdulillah. Diberikan kita pula kesempatan dengan dipertemukan kita dengan orang yang boleh tunjuk kita jalan agama, dan dipertemukan kita dengan orang yang benar-benar faham agama, dan dimudahkan kita pula untuk faham perjalanan agama, dan dimudahkan lagi untuk kita ikut jalan agama, dimudahkan lagi untuk kita semakin nak bersemangat melaksanakan agama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, boleh ada pula keinginan, kehendak yang berterusan berpanjangan, sentiasa berada dalam majlis ilmu, meneruskan cita-cita nak belajar, nak menjunjung perintah Allah Ta'ala, tuntut ilmu, nak meneruskan cita-cita di atas misi kita, menzahirkan kehambaan dan keberhajatan diri kita ke Allah Ta'ala setiap masa. Alhamdulillah. Syukur. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Al-Iman. Soal, apa makna agama? Hadirin sekalian, kita nak masuk ni setelah kita yang terdekatnya bicara mengenai hukum akal, ada wajib, mustahil, harus. Yang terdekatnya adalah pembahagian-pembahagian bab mustahil, dan mafhum ada tu juga, ada pembahagian sedemikian rupa dalam bab harus. Dia nak mula pula bicara bila kita dah ada akal yang waras, apa yang sepatutnya kita kena ada setelah dikurniakan kita nyawa, diberikan kita peluang untuk hidup atas muka bumi ni, diberikan kita akal yang waras ni. Apa yang kena ada kat kita?
agama yang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, tiada lain melainkan supaya nak ajar kita agama. Dan agama ni dasarnya akidah, dah ada perjalanan syariat. Dan mesti bila kata agama ni tak dipanggil agama, mesti datang daripada Allah Ta'ala. Dan setiap agama mestilah melalui Rasul. Maksud Allah Ta'ala tak bagi kita direct daripada dia secara langsung untuk kita boleh faham agama dan kerti agama, melainkan semua didatangkan melalui Nabi Rasul dia. Tak ada manusia selain daripada Nabi Rasul, ataupun tak ada manusia yang boleh dapat agama tanpa melalui Nabi dan Rasul. Mustahil. Dan mustahil akli, kan? Takkan ada siapa boleh faham agama tanpa melalui Nabi dan Rasul. So, agama mesti ambil melalui Nabi Rasul. Kalau di sebuah zaman sekarang kita tak bertemu Nabi Rasul, mustahil orang boleh faham agama tanpa melalui pewaris Nabi dan Rasul. Mustahil. Maksudnya apa? Pasal tak ada siapa yang kita bertemu Rasul, lepas tu kita nak faham terus pada Rasul. Bypass yang tu kot bahasa yang kita duk pakai kan, apa, jalan pintas terus berjumpa Rasul. Mana mungkin kita tak duduk zaman Rasul, lepas tu yang kita duduk pewaris Rasul. Benar-benarkah kita dah berjumpa pewaris Rasul? Tu masalah dia. Adakah kita kenal pewaris Rasul tu siapa? Pewaris Rasul ni bukan nanti Perdana Menteri, kan? Pasal semua Nabi Rasul pun bukan semua jadi raja, jadi menteri, jadi pemerintah, jadi presiden, jadi khalifah. Tidak. Ada Nabi Rasul hanya rakyat marahin saja. Bahkan ada yang sepanjang hidup dalam keadaan diburu oleh orang yang dengki dengan dia, yang tak puas hati dengan dia. Cuma pastikan mesti agama diperolehi daripada Rasul. Zaman kita lah ni dah tak ada Rasul, mesti ambil daripada pewaris Rasul. Adapun Islam yang kita dapat melalui mak ayah kita yang Islam, kita jadi Islam, itu Islam warisan. Islam macam tu belum tentu sempurna Islam yang kita dapat, walaupun satu sudut besar dah rahmat tu. Tapi kalau kita tak cari dan tak belajar, khasnya perjalanan tauhid, perjalanan ma'rifatullah, perjalanan macam mana nak ada iman pada Allah Ta'ala, tasdik ke Allah Ta'ala, tasdik ke Rasul, macam mana nak hidupkan hati sanubari kita, macam mana nak ada perasaan dengan Allah Ta'ala, macam mana nak jalin hubungan dengan Allah Ta'ala tanpa ada pewaris Nabi dan Rasul yang kita bertemu, kita belajar, kita pula serius belajar dan usahakan untuk jadi orang terpelajar. Mustahil kita boleh sampai jalan ke Allah Ta'ala, mustahil boleh kenal agama. Jadi pelajaran kita nak belajar malam ni, nak belajar apa? Agama. Atas kata agama, umum kita dah dapat agama Islam. Cuma nak faham adakah kita ni benar-benar beragama dan agama kita Islam. Kefahaman situlah nak ambil. Di atas itulah dia soal, apa makna agama? Agama ni apa benda? Baik. Dan agama dia sebut, takrifan dia nak beri ini, agama mengikut definisi yang telah disebut oleh para ulama kita, ambil faham daripada seluruh intipati Quran hadis, inilah yang dipanggil dalam bahasa Arabnya din. Bahasa Arab, agama ni disebut sebagai din. Terjemah Melayu, agama. Apa yang kita nak belajar ni adalah din mengikut perspektif Islam, mengikut tarif yang diberi oleh Allah Rasul, yang dihurai oleh para ulama kita. Adapun agama yang memang kita duk dengar ada macam-macam agama, itu bukan agama dengan tarif din yang sebut dalam Quran hadis. Jadi dia nak sebut agama ni bukan agama mengikut pahaman kebangsaan, agama mengikut rata-rata orang faham ni agama, tapi agama mengikut kaca mata Islam.
Yang tu yang kita kena faham elok-elok tu. Dan kita akan cuba kita perhatiin dia, ada isu sekeliling kita pun orang sebut masalah agama ni. Kadang-kadang istilahnya benda yang maklum fid din bidururah, simply known. Bab ni among the Muslim, bahkan non-Muslim pun faham rasanya. Kalau dia tak faham pun lantak dia lah, pasal dia bukan faham bab ni. Tapi kita sebagai orang Islam mesti faham inilah din. Yang sepatutnya kita kena faham din. Apa yang kena iktiraf mesti diiktiraf, dan jangan salah iktiraf apa yang tak sepatutnya diiktiraf. Khas kita bicara ni apa? Din tu. Okay. Mengiktiraf apa yang bukan agama itu sebagai agama, salah besar, boleh jatuh murtad tu. Apatah lagi meredai, mengiyakan, membenarkan, mengiktiraf, memperakukan selain daripada Islam ni, selain daripada apa yang Allah Ta'ala syariatkan melalui Nabi Rasul dia, yang tu diiktiraf untuk dikira sebagai din, apatah lagi diberi penghormatan, apatah lagi dibela, diredai, diberi bantuan, beri penghormatan, diberi macam-macam keistimewaan diberi. Yang peliknya, yang agama sepatutnya dibela atas nama agama Allah, atas kata yang dibawa oleh Nabi Rasul, agama tu pula agama Islam. Agama tu agama samawi, yang istilahnya datang daripada wahyu melalui Jibril daripada langit. Kalau agama macam tu, yang tu pula tak dibantu, ditindas, dipelekeh, dipermain, diperkotak-katik, dibagi SOP gila-gila yang tak terfikir kita. Jaga bab-bab ni. Zaman kita ni ya, kita nak faham. Baru kita akan tengok siapa yang betul-betul nak din ni, dan mana din yang kita nak cari tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita dengan taufik hidayat dia, insya-Allah. Apa kita baca ni, apa kita nak bincang ni, sekadar saya buat sabab, baca kitab, bagi penjelasan. Dengan tu jadi sabab Allah Ta'ala nak taufik hidayat kita untuk kita benar-benar jadi orang yang beragama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa makna agama? Jawab. Jadi nak ambil faham kitab ni, tengok apa benda yang kita nak ambil, fakta-fakta dia, yang dengan itu kita akan faham, inilah agama. Kata dia, makna agama itu dialah himpunan sekalian hukum-hukum syarak. Untuk nama agama ni, dia mesti himpunan sekalian hukum syarak. Bila sebut himpunan ni, apa maksudnya? Dia banyak. Agama ni adalah semua hukum-hukum syarak. Dan bila sebut syarak ni, ada sekali lalu kita jumpa yang lepas, bila kata hukum syarak ni wajib, mustahil, harus, haram, makruh. Dan bila sebut syarak ni asy-syari', maksudnya yang meletakkan hukum syarak ni tentu Allah hakikinya, perantaranya Rasul, penghurai dia yang menyebabkan jadi nama wajib, sunat, haram, makruh, harus tu ulama. Jadi untuk nama agama ni mestilah ketetapan hukum daripada Allah melalui Rasul, dihurai oleh para ulama. Yang untuk nama agama ni dia bukan sikit-sikit, tapi himpun semua hukum. Jadi dia ialah himpunan hukum syarak yang dihantarkan oleh Allah. Allah yang hantar. Dan Allah hantar ni untuk hambanya, segala hambanya. Dan agama dibagi takrif dengan segala hamba ni, semestinya agama ni agama Islam. Adapun agama Islam, agama tu agama Islam, dan agama Islam ni ialah agama Islam yang disyariatkan kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh agama ni ialah agama Islam yang diturun kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia adalah yang dihantar oleh Allah Taala kepada segala hambanya. Kalau dihantar pada Nabi Musa, dia adalah hukum hakam sekalian himpunan hukum hakam Allah Taala hantar kepada Bani Israel. Kalau ambil bahasa sekalian hambanya yang mukallaf pada zaman Nabi Isa, untuk ikut Nabi Isa hanya Bani Israel. Dia tak seluruh manusia, tapi kat Nabi Muhammad seluruh manusia.
The entire universe, the whole world. Punya putih itu sikit lah kan. Ada pun Nabi-Nabi dan Rasul umat dulu, Allah Ta'ala hantarkan agama kat dia, ada hukum hakam ketetapan Allah Ta'ala melalui Nabi Rasul atas nama memang hamba yang mukallaf. Tapi mukallaf tu walaupun nama segala yang mukallaf, tapi segala mukallaf dalam skop mereka. Ada yang kampung tertentu, daerah tertentu, kaum tertentu, negeri tertentu, zaman tertentu. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia untuk seluruh bangsa, seluruh daerah, daripada waktu dia datang sampailah ke kiamat. Tak ada siapa yang akan memansuhkan dia. Jadi takrif agama di sini agama Islam yang diturunkan kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak kata agama tu. Jadi nak panggil agama, dia ialah secara kolektifnya segala hukum syarak yang Allah Ta'ala hantar kepada hamba yang mukallaf atas khabar Rasulnya. Mesti melalui Rasul. Dan nak sampai Rasul semestinya Jibril. Tak sebut Jibril pun understood. Dia faham saya sebut bahasa-bahasa gitu kan. Kalau nak sebut bahasa panjang, dihantar oleh Allah kepada Rasulnya melalui perantaraan Jibril. Tu. Antara hukum hakam Allah Ta'ala ni apa? Suruh. Yang tu disebut daripada suruh. Yang ni nak menjelaskan apakah dia hukum hakam syarak tu. Antara hukum hakam syarak ni daripada, kalau uslub bahasa Arab yang ni dia kata min ni lil bayan. Dia nak bayankan ahkam tu, hukum-hukum syarak. Apa dia hukum-hukum syarak ni? Hukum syarak ni adalah terdiri daripada suruh, tegah. Antara suruh tegah ni apa? Ada bab i'tiqad, ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat dan lain-lainnya. Macam tu sekali lalu dia sebut takrif agama. Jadi apa benda nak faham agama ni? Agama ni besar sekali, hukum hakam dari Allah kepada Rasul untuk manusia. Hukum hakam tu apa? Semua aspek kehidupan, i'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat kita selalu dengar tu, dan lain-lain tu apa? Adab, bahasa slash akhlak, adab akhlak sopan kan, slash itu kan, moral. Moral pun mengikut kacamata Islam, tanggungjawab dengan bahasa lainnya kan. Itu lain-lainnya. Apa dia lain-lainnya? Itu je yang ada pun kan. Ibadat kita biasa dengar, muamalat biasa dengar, munakahat biasa dengar, jinayat biasa dengar. Ni 4 rubuk selalunya bahas kan. Waktu sebelum ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, i'tiqad. I'tiqad ada 4 rubuk dalam fiqh. Ibadat, rubuk muamalat, rubuk munakahat, rubuk jinayat. Lagi apa? Adab, akhlak, moral. Satu lagi apa? Tanggungjawab. Ni ada juga dalam kitab, cuma kita biasa sebut 4 rubuk ni je. Jadi dalam Islam ada apa? Ada tanggungjawab. Anak, bapa, mak, pemimpin, rakyat, semua ada tanggungjawab. Suami, isteri, anak, cucu, cicit, monyet, jiran, semua ada tanggungjawab. Dengan binatang, dengan hamba, dengan orang kafir, dengan kafir harbi, dengan kafir zimmi, semua ada dengan babi pun ada tanggungjawab. Apa dia? Jangan zalimi babi. Kalau nak bunuh pun mesti benda yang paling cepat membunuh dia. Jangan diseksa dia. Jangan pergi kerat telinga dia, jolok hidung dia bagi besar lagi, kerat kaki dia sebelah. Mana boleh? Tu kata ada tanggungjawab, ada adab, ada akhlak, ada moral kita, walaupun dengan binatang mughalazah macam tu. Kafir harbi pun, walaupun kafir harbi tak boleh kita gunting hidung dia sikit, cobek telinga dia, potong jari dia sikit, bagi minum banyak sabun, jolok kayu ke punggung, bakar dia dengan api, simbah minyak petrol, cucuh dengan api, mana boleh? Salai dia atas pemanggang, gantung dia dengan tekuk, bubuh atas kursi buh elektrik, tu. Jadi semua tu apa dia? Ada akhlak, tanggungjawab,
dia ajar dalam agama. Jadi ajaran nak panggil agama ni apa? Kalau dengan bahasa lain, dia adalah hukum hakam dari Allah melalui Rasul kepada umat berkaitan seluruh aspek kehidupan. Itulah kan, nak bahasa lain tu. Baru panggil agama. Boleh faham kan? Isyarat nak menunjukkan bahawasanya tak dipanggil agama melainkan dari Allah. Mana-mana ada pahaman agama yang tak bertuhan ke Allah, dia bukan din di sisi dalam kacamata Islam. Dia bukan din, bahkan sesat. Istilahnya apa? Khurafat, merepet, apa disebut, mengarut, ridiculous, apa lagi bahasa nak sebut, ridiculous, merepet, mengarut, reka-rekaan, hayalan, tanggapan. Nak bagi din ni mesti daripada Allah, okay, dan mesti melalui Rasul. Kalau saya sebutlah tadi, ni Rasul kita tak jumpa, mesti melalui pewaris Rasul. Siapa waris Rasul yang kita jumpa? Ada waris Rasul bab i'tiqad, ada waris Rasul bab muamalat, ada waris Rasul dalam bab munakahat, atau umumnya ada bab zahir, ada bab batin, ada bab perjalanan zahir, ada perjalanan batin, ada bab rohani, ada jasmani. Yang tu kot bahasa umum tu. Siapa guru yang kita belajar? Pendidikan jasmani kita belajar. Tapi perjalanan rohani belajar dengan siapa? Rohani itu bab i'tiqad lah. Rohani itu bukan hanya dengan ceramah balik habis, bukan macam tu santapan rohani. Panjang tu kalau nak sebut tu. Tapi nak kata inilah agama. Jadi atas takrif sekali lalu gitu, ambah ya Quran untuk menegaskan pahaman agama ni, apa dia? Firman Allah Taala, kita duk wirid lepas sembahyang maghrib subuh tu selalunya lah. Kalau Wahabi ni tak wirid dah tu kan, dia bid'ah semua. Tu jaga tu. Yang tu bukan akan ambil agama daripada Rasul, daripada pewaris Rasul. Itu buat agama ikut pola otak ni. Jaga Wahabi ya. Saja sikit sambil-sambil itu sekeh lagi Wahabi ya. Quran kata apa yang kita ulama duk wirid tu, supaya kita sentiasa sedar, refresh ke pahaman kita. Inna din indallah al-islamu. Sesungguhnya din di sisi Allah al-islamu. Apa kita nak bahasakan? Hanyalah Islam. Tu dia bahasa tu. Kalau tunjuk dalam aspek bahasa Arab tu kan, sedap tu. Dia punya bahasa tu jitu tu. Nak menunjukkan nilah baru panggil din, tak dipanggil din melainkan mestilah Islam. Dan untuk nama Islam ni mestilah yang Allah Ta'ala terima hanya Islam. Dan Islam ni mesti atas SOP tu daripada Allah melalui Rasul, penyampai dari Jibril kepada kita. Nah, kita tak jumpa Rasul atau huraian ulama atas huraian Rasulullah, penunjuk Rasulullah. Dia kata ulama ummati ka nabiyyin min bani Israel. Kama qala, ulama di kalangan umat aku seolah-olah macam nabi di kalangan Bani Israel. Dia penghurai syariat, penghurai i'tiqad, pemudah cara untuk memahamkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk nama din ni Islam je. Lain pada Islam tak panggil din. Dan tak diiktiraf din selain pada Islam. Faham tu juga, din ni hanya Islam. Panjang tu kalau tengok usulul balaghah untuk makna hasar tu. Inna din indallah al-islamu. Ngaji lain lah tu. Dia sebut lagi melengung ya, orang tak boleh hadam. Yang tu kalau kita faham usul bahasa Arab khas belajar tu di babul ijaz, ada bab babul qasar, istilah dia dalam bab ilmu ma'ani. Saja saya sebut skop ilmu yang mana kita nak mengaji kalau kita belajar. Saya kepala dia macam-macam nak sebut lah ni. Itu yang siapa mengaji lagi faham ilmu-ilmu alat untuk memahamkan ayat Quran tu,
lagi akan jitu faham kita. Memang nak panggil din ni hanya Islam, lain pada Islam tak boleh pakai. Istilahnya campak ke parit. Tentu mana-mana pahaman yang mengiktiraf selain pada Islam sebagai agama, dengan sikit huraian untuk pemudah cara agama tu apa? Sebagai the way of life. Tu setengah-setengah kumpulan grup menggunakan huraian macam tu kan. Islam for all, ya, Islam for everybody. Everybody mesti follow Islam, and Islam the one and only, no others. Lain tak boleh. Menerima agama selain pada Islam, out of order. Itu yang kita belajar bab murtad tu. Auzubillah. Pasal apa? Ikut perjalanan hukum hakam, meredai, merestui apa-apa yang pahaman terkeluar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, out of order. Inilah kita punya pahaman macam tu lah. Kalau ada orang kata ia ekstrimnya, memang orang kafir dia faham kita ekstrim. Pasal apa? Sikit Islam. Nak ekonomi pun Islam, nak naik bas pun Islam, nak kereta api pun Islam, nak berniaga pun Islam, nak menikah pun Islam, nak pakai baju pun Islam, nak bank pun Islam. Kita kata cerita semua kan, bank, riba tak riba apa, sikit Islam. Nak Islam semua betul ke? Adakah Islam aja jalan penyelesaian? Tak ada jalan lain ke? Woi. Dengar saya sebut bunyi gitu. Pasal apa tu? Semua tu bahaya tu ayat tu. Pasal apa? Istilahnya menolak Islam, mengambil selain daripada Islam. Ada kepahaman nak mengambil i'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, adab, akhlak, tanggungjawab, penyelesaian kaedah-kaedah masyarakat, masalah sosial, tu jinayat tu kan. Nak ambil selain daripada ajaran Islam. Engkar saja nama dia fasik. Tapi mengiktiraf selain daripada Islam untuk boleh dipakai, apatah lagi memperolok, mempersenda, memperlekeh, mempermain-main, merendah-rendahkan ajaran-ajaran Islam yang sepatutnya dimuliakan, dibesarkan, didaulat, dijunjung, ditatah, apa lagi, diterima, dilaksana, diperjuangkan. Kalau tak sampai tahap tu, bahkan di sebaliknya keluar pada ajaran Islam. Itu yang kita dah belajar bab-bab yang mana kena nak jaga agama tu, sama ada dalam bab i'tiqad, dalam bab percakapan, dalam bab perbuatan. Jangan ada langsung ciri-ciri yang boleh istilahnya melanggar SOP untuk mengekalkan kita di atas din, dan din tu Islam. Pasal apa? Inna din indallah al-Islam. Soal. Jadi kalau kita punya dasar lah atas kita nak memikir dan menilai jadi kita sepatutnya atas dasar faham akidah ni, prinsip yang sebenarnya untuk seluruh dunia. Apa kita punya pegangan? Kepercayaan kepada Allah dan Rasul mutlak, no kompromi, tak ada tolak ansur. Dia tak boleh di atas bahasa umum. Kepercayaan kepada Tuhan, ayat tu bahaya dari sudut akidah. Kalau kita syarahkan dia, bahaya ayat tu. Kepercayaan kepada Tuhan dia macam tiru Amerika punya. Amerika dia punya cogan kata dekat Statue of Liberty tu apa? Tak tahu apa? Apa? Tahulah, dia ada motor dia tu. Motor suku apa tu? Motor lah, kita gambar rimau tu bersekutu bertambah mutu. Okey. Reti ke bapak ni? Bengah diam je. Kalau gambar Statue of Liberty yang pegang obor tu, apa dia tulis bawah? Ui, tak tahu lah. Memang tak ikut perkembangan semasa lah.
Macam kita seorang ni ikut kan, sajalah kan. Saya nak buat bandingan Malaysia dengan Amerika tu, apa dia? In God we trust. Oh, dia punya moto dia tu. In God we trust. Buka nanti, buka Google lah. Statue of Liberty. Tengok dia minta lima. In God we trust. Apa dia? Kami percaya dengan Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan. Kalau ikut definisi itu, apatah lagi bahas dari sudut kehakiman, guaman, agama Islam diterima tak? Agama Hindu diterima tak? Buddha diterima tak? Kristian diterima tak? Pasal apa? Yang penting ada Tuhan. Kalau adalah satu kumpulan ni, dia sembah kepala lutut. Dia buat gambar lutut, ada lutut gajah, lutut manusia, lutut unta. Sembah kepala lutut. Tuhan dia ialah kepala lutut. Boleh tak disah jadi rakyat Malaysia? Boleh. Boleh sah jadi rakyat Amerika? Pasal apa? In God we trust. God mana? God dia, you believe that it is God. He is God. God. This is truly God. Oh, it's just you thought it is. He is your God. But dia pun makhluk juga, bukan God. Boleh faham saya sebut apa kan? Tu takrif tu bahaya tu. Satu orang yang faham kebangsaan, dia akan kata apa? Tu yang baru ni pun ada orang sebut macam tu kan. Asal kita nak syarah, nak panggil agama. Yang agama atau kita sebut definisi takrif sekali lalu, mesti nak panggil agama ni datang daripada Allah. Okey, boleh faham kan? Itu mesti melalui Rasul. Jibril dah sebut dah lah, understood. Dengan boleh kan? Dan dia datang bawa hukum hakam. Hukum hakam tu apa? Meliputi seluruh aspek kehidupan, perjalanan zahirnya, batinnya. Batinnya itikad, adab, akhlak, tasawuf. Dan itulah kod bahasa. Syariat zahir apa? Ibadat. Ada ibadat zahir, ibadat batin. Ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat, ada adab, akhlak, moral, ada apa? Ada tanggungjawab. Baru boleh panggil agama. Jadi kalau mana-mana tak memenuhi SOP ni, dari segi kaedah dia tak boleh panggil din. Adapun nak guna bahasa Melayu, punya pasal Melayu agama tu yang sebut agama ni bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi nak kata kata misalnya al-Yahud, an-Nasara, din. Oh no. Dia bertentangan dan berlaku kontradik antara ayat Quran yang sebut innad din indallah al-Islam. Din dan Allah Taala hanya terima Islam. Apa maksudnya? Lain pada Islam tak terima. Secara jelas sebut dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang terima lain pada Islam sebagai din dia, falan yuqbala minhu. Kalau nak sebut ya Quran sebut buat din, oh, kena buat satu kertas kerja lain lah. Saya bukan passion tu. Buat tu pula boleh je kan. Ulama-ulama kita pun kitab, sebab kitab ada padanah tu. Padanah. Satu ulama-ulama kita dia pun tahu tahap kita orang awam mengaji ni. Kalau sebut ya Quran semua pun bukan tak boleh, tapi lagi melengung je. Ambil parti ni. Percaya tak ulama ni pakar dalam bab ilmu? Dia bagi ni parti lah, ambil lah. Kalau nak urai satu ayat Quran lagi, mereka pula ayat Quran pun tak apa, baca pun tak boleh, makna pun tak faham, balaghah pun tak reti, bagi word by word pun tak faham, tak reti. Kan susah. Ambil, dengar elok-elok, reti elok-elok, hadam elok-elok. Kalau tak hafal ayat Quran, nas, dalil apa sekalipun apa, oh agama yang benar hanya Islam, selain daripada Islam tak pakai. Itu buat macam mana? Dah Islam saja terima, layakkan diri kita untuk jadi agama Islam tu. Itu apa dia Islam? Nanti pelajaran tu nanti. Islam ni apa? Dah ada Islam saja cukup ke? Tak boleh, mesti ada iman. Iman tu apa? Yang tu je ada soal. Mula tanya agama dia dulu. Dah agama tu Islam.
Islam tu apa? Dan Islam aja tak cukup. Pasal dia mengucap, semayang, puasa, zakat, haji. Bersama Islam tu mesti ada iman. Iman tu apa? Iman tu Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada-qadar. Apa dia? Macam mana nak iman Allah? Macam mana iman dengan malaikat? Macam mana iman dengan kitab? Kan nak kena soal itu. Jadi nak kena apa? Kena faham betul lah apa yang Allah Ta'ala dah syariat kat kita. I'tiqadnya, syariatnya, atau hukum syariat tu apa dia? Ibadat, muamalat, satu-satu lah. Jadi kalau kata asal nak sebut, ada orang keluar kenyataan gini, dia kata apa? Marilah kita bersama-sama mengikut pahaman masing-masing terhadap agama masing-masing, memohon supaya Tuhan kita semua menghindarkan wabak COVID daripada Malaysia khasnya dan dunia amnya. Okey. Ada tak orang kata gitu? Nama tak payah sebut lah, Google ni lah. Okey tak cakap macam tu? Kadang-kadang cakap macam tu pasal apa? Pasal ini adalah prosedur bercakap di hadapan khalayak ramai pada rakyat yang berbilang kaum. Ini masalah berbilang kaum ni ya. Pasal nak jaga hati orang kafir, sampai kita tak jaga agama kita, jahanam agama pun tak apa, jahanam akidah pun tak apa. Pasal nak jaga berbilang kaum. Ini masalah. Yang ni yang kata macam mana nak betulkan balik perjalanan agama kita mengikut kacamata Islam betul-betul. Mengikut kacamata Allah dan Rasul. Punya bahasa gitu dah. Tu istilah sikit kan, kacamata Allah dan Rasul. Tak adalah pula maksudnya Allah dan Rasul pakai spek yang buat silap faham itu. Maksudnya mesti mengikut macam mana pahaman yang sepatutnya kita ambil faham, mengikut dalam kaedah agama kita. Bukan mengikut faham, mengikut pahaman orang lain nak menilai yang ni panggil agama tak agama. Dan pahaman kita macam ni, walaupun orang kata kita ekstrim, lantakkan kau, aku bukan nak dapat redha kau. Sekalipun semua manusia dalam dunia yang tak suka kita, yang penting Allah Rasul suka kita. Itu prinsip dah. Dan macam mana nak tahu Allah Ta'ala Rasul suka kita? Siapa ulama yang kita duk ikut, yang mereka ni sudah pastinya dengan tentunya adalah yang telah diiktifakkan, dipersetujui semua ulama-ulama yang pakar dalam dunia, kata mereka ni ialah yang benar, memang ikut perjalanan Allah dan Rasul. Boleh. Jadi asal nak sebut, mengiktiraf selain daripada Islam sebagai agama adalah masalah. Satu, ada bahaya, ada bab kita bicara bab salam itu kan. Satu, tak boleh bagi salam kepada orang kafir. Tak boleh jawab salam daripada orang kafir. Pasal apa? Pasal orang kafir tak dapat hak agama. Tak ada. Tak ada pula nanti kecil hati orang kafir, dia bagi salam kita tak jawab. Kenapa tak cakap macam ni? Tak kecil hati kita yang kita cerita Islam ni tak nak ikut. Tak faham saya cakap apa? Faham? Kenapa gaduh nak jaga kecil hati orang kafir, yang kita sepatutnya mesti berusaha keras supaya jangan orang kafir mengecilkan hati kita. Mengecilkan hati kita orang beriman adalah mengecilkan hati para ulama, para awliya, pewaris Nabi Rasul, mengecilkan hati Nabi-Nabi dan Rasul, khasnya Rasulullah SAW, mengecilkan kehendak Allah Ta'ala dan Rasul, memperkecil-kecilkan Allah dan Rasul. Tak gila dah. Satu, siapa nak kena muliakan siapa, siapa nak jaga siapa. Ni dasar akidah yang kita nak kena faham tu. Yang kita bila tak faham agama tu, yang kita hidup agama ni lembek bodoh macam lembu cucuk hidung. Iyalah. Tak lagi masjid lah. Kita bukan nak bangkang sangat SOP tu, tapi dia duk sibuk cerita-cerita kata mudarat lah, pandemik lah. Tak apa pandemik pun. Itulah. Misi-misi doktor-doktor boleh bergambar ramai-ramai, tak apa. Orang masjid Jumaat lebih je sikit, compound 1,500, masjid kena 10,000. Nah deh. Yang misi-misi doktor pakai baju putih ada, pakai baju biru ada, semua pegawai-pegawai dia pakai tali leher. Wow, macam ni ambil gambar. Tu yang terdekat kat kita lah kan. Banyak terima WhatsApp macam tu kan. Betul kan? Tak ada. Dia orang warak-warak semua tak tengok WhatsApp semua ni.
Kalau masjid ambil tindakan gila punya. Yang lain tak ada apa-apa pun. Saya nak kata apa? Kenapa terlalu ketat sangat dalam bab agama ni? Pelik lah. Pelik lah. Nak pelik apa? Tak pelik lah. Memang macam tu lah. Apatah lagi kalau kita faham perjalanan agama ni, yang memang agama Islam agama betul, nak kata apa? Banyak orang dengki dengan dia. Iblis memang dengki. Nafsu pun tak suka sebenarnya. Nafsu tu kita sendiri lah. Ni mengaji baru maghrib dengan subuh, tambah duha satu, mau ngeluh. Tambah duha dua, tambah lepas zuhur, lepas asar pula sekali lagi, tambah lepas isyak satu lagi, macam berpeluh kita, cirit lagi, mula mengeluh. Bila lah nak berhenti ni? Bila orang tua ni nak balik Kelah Hulu, tak tahu. Boleh kat cuti relax sikit, boleh luruskan tulang. Sajalah saya sebut gitu kan. Kalau orang yang memang dia nak Allah Ta'ala dan Rasul, cuti je. Allah, cuti pula. Alah ustaz ni awak ngajar sikit sangat, tak ada nak puas, berhenti dah. Allah. Kalau orang yang tak suka macam mana? Masuk ni, dah azan ni, kenapa lebih ni? Orang kata 10 minit aja, ni 20 minit, 9.30 baru berhenti ni, tak ikut SOP, saman. Wow. Saja saya sebut sikit benda-benda macam tu kan. Ni memang zaman fitnah dah tu, jangan tak tahulah. Nak sebut asal apa? Memang Islam agama benar, memang tak boleh terima ajaran selain daripada Islam. Kat kita ni lah pula apa dia, betul-betul ke kita dah ambil semua ajaran-ajaran Islam, dah belajar semua ajaran Islam, dan adakah kita dah dapat Islam yang memenuhi SOP? Yang tu satu hal lah. Macam apa jumpa ni yang kita ada sebut sikit sebanyak bab iman, hukum akal, macam mana nak faham perjalanan agama ni. Kalau kita belajar satu tu, lagi detail kita belajar, lagi kita angkat tangan lagi, banyaknya tak selesai lagi kat kita ni. Lagi tak belajar, lagi akan rasa sempurna. Tambah pula memang tak pernah belajar Islam, tak pernah jumpa para ulama, bahkan Islam ikut kepala otak sendiri, memang masalah. Na'udzubillah. Okay, sekali lalu kita dah berkenalan tu apa dia agama. Suatu salah kalau ada orang kata bahasa-bahasa itulah yang kita nak kena menilai kan, apa dia? Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rakyat Malaysia dan seluruh manusia di dunia, kita sebenarnya adalah sama. Tak kira sama ada Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Bengali, Sikh, Punjabi dan sebagainya, hatta orang asli yang pahaman Anamisma sekalipun, kita adalah mempunyai satu matlamat, itulah bertuhan dengan Tuhan mengikut pahaman masing-masing. Kita semua mempunyai Tuhan, dan Tuhan kita adalah satu, tetapi mengikut pahaman masing-masing. Boleh beragama macam mana yang tuan-tuan hendak dan mahu. Bahaya ayat tu. Tak mana bahaya? Mengiktiraf selain pada Islam pun sama, meredai agama lain, merestui supaya orang lain pun boleh menyembah selain pada Allah Ta'ala, ya, walaupun dia sembah Allah Ta'ala, tapi istilahnya menerima ada selain daripada Allah Ta'ala, menerima agama selain daripada Islam, masalah tu. Itulah. Jadi kalau kita tengok ni, semua dasar-dasar yang ada keliling kita ni, banyak yang bahaya ni kalau kita tak belajar Islam daripada akar umbi yang macam kita belajar ni. Kita belum apa-apa pun, baru nak belajar hukum akal, usuli, furu'i, fardu ain, wajib mustahil harus, baru nak faham din. Yang ni pun dah kantoi amal. Yang ni tambah mengiktiraf benda-benda yang menyalahi syariat, yang ni tak pernah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai Nabi kalau buat benda macam ni, Rasulullah tak mengaku sebagai umat. Kalau buat ni silap kena laknat. Tu bahaya tu. Tu bahaya pahaman-pahaman yang tak ambil belajar daripada agama Islam tu, daripada ulama-ulama kita. Bahkan mengiktiraf apa-apa pahaman yang selain daripada macam mana mengikut kacamata Islam. Sekali lalu kita. Nak baca seterusnya panjang.
Situ je lah kita. Kena agama je. Jadi kena faham apa? Apa agama yang Allah Ta'ala terima? Islam. Selain pada Islam, betul tak? Sesat. Boleh tak meredai agama lain pada Islam? Mengiktiraf agama selain pada Islam? Boleh tak merestui ada orang lain boleh beragama selain pada Islam? Untuk apa kita nak buat? Semua kita kena jadi agama Islam. Kita pun dah betul-betul pergi belajar agama Islam. Itu satu hal. Itu satu hal. Dah kita nak bawa orang lain masuk Islam, kita pun dah betul-betul Islam ke? Itu pun satu hal dah. Di atas kita pun betul-betul Islam ke? Itu yang kena belajar lagi. Mudah-mudahan tu jadi sabab kita untuk kita akan faham betul-betul lagi perjalanan Islam. Pasal kita walaupun dah Islam tu yang kata kita Islam sebab mak bapak kita. Bukan kita Islam di atas kita faham iman macam mana. Dengan sebab tu kita syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan itulah pertama kali dan dengan itu kita masuk Islam, betul dah buat tak pedulilah la ilaha illallah. Oi tak. La ilaha illallah ni asyhadu continuously. Macam I'm reading, dia continuously kan ni, I'm witnessing Allah is my God, He create me, dia yang takbir kita, He create all the universe, la ilaha illallah, He give me life, He give me macam-macam, semua dia bagi. Dan tak ada apa tempat yang kita nak mengharap melainkan dia. Nak kena continuously la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati satu hari kita, faham dengan kita perjalanan ni. Barulah insya-Allah hati kita hidup. Dan di atas nak hidup macam tu, apa dia kaedah dia? Jangan buat benda-benda yang boleh matikan hati. Kalau ada, apa kaedah dia? Wajib cuci, taubat. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Taubat tu sama ada hak kafir murtad masuk Islam balik tu satu hal. Yang mana ahli maksiat wajib taubat berhenti. Dengan sebab tu dapat rahmat. Covid ni tak suntik vaksin tak apa. Dengan sebab balik pada jalan Allah Ta'ala, balik pada akidah yang betul, balik pada syariat yang sepatutnya. Macam mana? Dengan rahmat Allah Ta'ala tu, semua bala-bala ni yang akan terangkat. Andai kata yang tu memang bala. Kalau yang tu adalah bukan bala pun, saja digembar-gemburkan sebagai bala, itulah bala sebenarnya. Macam apa? Benda yang tak ada apa-apa pun tapi dah dianggap sebagai satu darurat besar. Bala lah tu. Kalau benda-benda tu memang orang kata apa satu darurat besar lah, dia tak payah bagi kata stay at home. Kita sendiri akan stay at home walaupun dia tak bagi arahan. Dia suruh keluar pun, I'm sorry, I will stay at home. Kena faham saya cakap apa? Kalau kita tengok di luar ni lah, semuanya tak menyenangkan. Contohlah saya buat macam mana, untuk saya buat misalnya, saya pun tak apa ambil perkembangan sebab ni, tapi saya nak bagi contoh. Kalau kita pergi kat luar tu lah kan, kita tengok manusia yang ada kat luar tu, semua duduk macam ni. Kita lalu tu dia apa? Zombie. Pandai zombie. Agak-agak siapa nak keluar? Siapa nak keluar? Kita takkan keluar melainkan benda pentingnya. Nak keluar pun duduk rumah. Macam apa? Nak jumpa orang pun tak nak. Jumpa pun tengok pun ni zombie apa. Tak nak. Tak payah kau kata kat kami stay at home. Tak payah keluarkan apa PKP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak payah. Tak payah kata ni vaksin 1, 2, 3. Kami sendiri ambil jarum suntik. Punya bobo. Maksud apa? Zombie banyak keluar. Gigit pun tak kena zombie. Kami nak tu kan. Boleh faham saya cakap? Yang ni tengok tak ada zombie benda. Sajalah saya sebut itu. Benda tu memang benda boleh tengok dengan mata kasar kita. Satu kita tengok ada orang melanggar SOP, tengok selamba je. Dah buka orang jauh-jauh. Frontliner tu. Patutnya frontliner ni lah paling berhati-hati pula kan. Frontliner yang langgar tu. Orang yang behind the line ni kan. Bahkan yang corot sekali kat line ni. Yang tu pula betul-betul tu takutlah. Yang frontliner tak ada apa-apa pun. Bahkan berapa ramai frontliner tak nak cucuk vaksin pun. Dia duduk tempat tu. Dia duduk tempat tu.
Yang memang hak gedik-gedik penjilat ni, jangan kira lah. Jangan kira lah. Sikit dia sebut itulah kan. Jadi kalau kita duduk dalam fitnah macam ni, yang ni lah tempat-tempat yang kita bermasalah ni, pasal kita nak hidup dengan cara agama ni. Macam mana betul-betul nak betul-betul beragama tu. Jadi satu sudut kita dah Islam, alhamdulillah. Itu Islam acuan mana? Tu masalah juga tu. Sikit saya sebut sebelum nak tinggal majlis ni apa? Tambah kita Malaysia, kita tengok apa? Malaysia ada macam-macam acuan agama. Kita sebut pilih atas nama, sebut je kan. Islam UMNO 1%. Islam PAS 1%. Sorry saya sebut-sebut tu lah kan. Saya sebut je lah kan. Islam Pondok 1%. Sebut, saya nak sebut je kan. Islam orang kerajaan 1%. Islam PKR 1%. Islam orang Islam dalam DAP 1%. Islam Sister in Islam 1%. Islam Ayah Pin Ayah Pin you 1%. Islam Wahabi 1%. Islam Syiah 1%. Saja saya sebut Islam tu pasal asalnya Islam kan. Dia baka dia asal Islam, tapi dia punya pahaman macam tu. Islam kebangsaan 1%. Islam Parti Kencing apa? Amanah 1%. Islam Abim 1%. Islam Tabligh 1%. Sorry sikit. Tabligh apa? Tabligh yang Nizamuddin punya 1%. Tabligh Alami punya 1%. Tak faham sudah. Pondok moden punya 1%. Pondok ortodok punya 1%. Sekolah agama kebangsaan punya 1%. Sekolah SABK 1%. Sekolah kebangsaan 1%. Sekolah SRJK 1%. Semua ada orang Islam tu. Sekolah tak masuk sekolah Islam langsung, tak pernah pergi masjid langsung 1%. Orang duk pergi masjid 1%. Yang duk sembahyang duk judi 1%. Yang menteri 1%. Yang marahin 1%. Yang ustaz 1%. Ustaz kerajaan 1%. Ustaz pencetus umat 1%. Ustaz imam muda 1%. Ustaz mufti 1%. Ustaz tanyalah ustaz 1%. Tanyalah ustazah 1%. Penceramah bebas 1%. Pegawai kerajaan 1%. Islam banding apa? Itu masalah itu. Kita Islam satu cucuk cantik lah. Tu yang kena faham. Nabi dah isyarat tu 73 tu. Tu pun bab akidah, bukan bab fiqh. Macam mana nak duduk di atas jalannya satu tu. Satu, dia mesti atas prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun bab parti, bab nak gunakan uslub dakwah, gunakan tabligh ke, abim ke, pondok ke, gunakan dakwah apa, Ebit Leo ke, contoh je kan. Nak gunakan dakwah style saya ke kan. Ubah je lah. Macam style. Nak buka pondok ke, nak buka madrasah ke, nak buka kilang Doroyan, kilang pondok Doroyan ke, nak buka kilang Glow ke apa ke, ikutlah kan. Nak ikut tu maksudnya ada pendekatan masing-masing tu, tapi atas jalan agama mesti betul, prinsip-prinsip agama mesti betul, bab akidah dia, ibadat dia, prinsip dia mesti atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nama-nama tu jangan menggagalkan kita untuk kita bersatu di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Takutnya apa? Bila berpolitik dah berpecah kelahi bab politik. Kelahi politik satu hal, yang ni orang kerajaan, ni orang tak kerajaan, yang ni bebas, yang ni tak bebas, yang ni ni payah ni, yang ni pakai serban, yang ni tak pakai serban. Macam mana pun ada kaji ukur lah. Pastikan duduk atas line yang betul. Kita memang minta ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul ke kita ada kayu ukur sirat mustaqim tu? Antara alat yang nak pakai nas, Quran hadis. Dia punya pengimbang dia apa dia? Untuk memastikan ikut Quran hadis ni tak gelong. Macam mana? Itu kita belajar hukum akal. Alhamdulillah Quran hadis tu dah diukur, siap timbang, padu. Ni ahli sunnah wal jamaah ni macam mana? Nakli, akli, sama, seimbang, balance, padu, gitu. Kalau ada pahaman salah, cuba jawab soalan macam ni. Kau jawab tak?
mesti soreh, mesti sahih, mesti tepat macam mana kaedah dalam syarak. Itulah satu. Kalau ada apa-apa kelahi, jumpa elok, bersemuka elok. Cuma bila nak semuka tak berani sampai. Panjanglah nak cerita pak tu. Nak sebut tu sikit pasal kita memang duduk zaman macam tu. Yang itulah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengikut perjalanan betul ni, walaupun duduk dalam keadaan terkurung macam ni. Pilihan ada kat kita sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, mudahkan kita boleh lawan nafsu, boleh jadi dapat sabab untuk lawan syaitan. Macam mana formulasi dia, kena ngaji lain tu. Dan dengan itu mudahkan kita untuk benar-benar atas perjalanan Islam yang betul. Wallahu a'lam. Sambung kita nanti insya-Allah soal apa makna Islam. Sambung tu. Islam tu apa? Sambung nanti. Soal kalau ada. Din. Sebut dengan tak ada alif lam. Itulah kalau dengan bahasa Arab memang kaedah dia macam tu lah. Maksudnya pasal soal kita bukan sebut dia ad-din, tapi sebut dia din dengan nakirah. Maksudnya dia satu lafaz umum, dia bukan proper noun, tapi dia common noun. Tu bahasa orang putih sikit. Dia bukan isim ma'rifah, tapi isim nakirah. Kalau inna din memang al-Islam. Tapi dinun umum din, mana-mana yang mereka i'tikad ada Tuhan macam ni, perjalanan hidup macam ni, umum din dengan nakirah yang dia common noun, bukan proper noun. Disebah kalau ikut kaedah lah, harus sebut yang tu din. Satu, kalau tengok isyarat lapar Quran tu orang Taala sebut macam mana? Wa man yabtaghi ghairal Islam, macam mana? Dinan. Tu dinan. Ghairal Islam ni apa? Dinan dengan nakirah. Dengan nakirah. Kalau Islam macam mana? Inna din ada alif lam. Ad-din al-Islam. Boleh faham saya cakap apa? Yang ni kena ada basic ilmu pengetahuan nahwu sikitlah. Common noun, proper noun tu. Isim nakirah, isim makrifah tu. Jadi kalau sebut isim makrifah dengan tentunya dia ada makna khususiyah kan. Din ni apa? Islam, no others. Tapi dinun nakirah, macam kita sebut macam mana? Agama. Tapi hanya agama itu, tak boleh bahasa lain. Pasal hanya itu dia menunjukkan al-ilam lil ahdi zihni. Itu bahasa Arab sikit, istilah nahwu kita. Kalau sebut dinun, dia menunjukkan lepas nakirah, la yatakhsu bihi wahid duna akhar. Dia tak menunjukkan makna ketentuan satu, hal lain tak boleh masuk, tak. Bahkan dia umum, din maksudnya dia ada macam satu arahan, ada suruhan, ada cara hidup, ada hukum hakam, macam ada Rasul, macam ada common macam tu. Tapi bukan proper. Kita proper. Siapa bagi? Allah. Siapa bagi? Rasul apa? Muhammad. Macam nama dia din. Bahagian apa? I'tiqad, syariat, ni ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, untuk adab, ni akhlak, ni tanggungjawab. Sebiji satu-satu. Tu ad-din. Yang tu ad-din memang tak boleh bagi hak lain. Tapi dinun harus. Tu tanya dengan bahasa Arab, saya jawab itu. Alhamdulillah. Satu kalau ambil mudah bahasa Quran tu, inna din indallah, tu al-ilam. Wa man yabtaghi ghairal Islam. Ghairal Islam ni apa? Dinan dengan nakirah. Jadi dengan nakirah mention dalam Quran pun ghairal Islam ni dinan. Lain? Ya. Orang itu kat jatuh kufur. Dari segi kaedah begitu lah. Kalau orang yang memang dia sebut tu mengiktiraf agama selain daripada Islam, boleh jatuh kufur? Ya. Ada atas soalan kata boleh jatuh kufur? Ya. Dah saya jawab tu kan. Kalau ada soal ada orang soal gini, kalau dia tak tahu ustaz, dia tak pernah belajar kata agama yang sebenarnya yang Islam, selain daripada Islam ni tak betul, dia tak tahu benda tu,
Jatuh kubur tak? Atau jumhur sebut ulama jatuh. Kalau dia kata jatuh ke? Kata macam ni. Tak tahu, bodoh dengan bab agama sampai macam tu. Ya Allah, kesian, miskin. Dia kata orang Islam dah bengong agama sampai macam ni lah. Maksud dia tak tahu agama Islam ni apa benda. Dia tak tahu Allah tu siapa, Rasulullah ni siapa. Agak-agak kalau tanya dengan dia lah, who is your God? Oh, my God is Allah. Oh, how about Jesus? Oh, Jesus also is son of God. Some of us thought then they believe that Jesus is son of God. They can believe what they're supposed to believe. I believe what I believe, but don't reject them. They also have their right to choose which God they want to itikad. Itu adalah God dia meh. Campur lah. Tak kata cakap putih syap Melayu gitulah kan. Boleh faham? Oi, bahaya ni. Okey. Saya dah bagi contoh tu. Tu nak menunjukkan apa? Orang macam ni nak pilih dia jadi pemimpin. Udahlah. Cancuk habis. Sekali lalu lah macam tu. Dia lain. Perkhabaran Rasul sah belaka. Maksudnya dia boleh jadi bayan daripada perkhabaran Rasul. Apa perkhabaran Rasul? Bayan dia min amrin wa nahyin wa i'tiqadin kan. Ataupun dia adalah jumlatu ahkamin syar'iyyatin. Dia adalah himpunan ahkam syariah. Apa ahkam syariah tu? Min amrin, min i'tiqadin. Itulah sah untuk kata dia adalah bayan. Istilah bayan ni kalau kata dia adalah jumlatun min ahkam, kalau dia datang dengan nakirah, bayan bagi nakirah, naat bayan bagi daripada isim makrifah, dia hal. Itu kaedah i'rab. Saya nak urai macam tu boleh, tapi saya suka kalau ada orang tanya. Saya sebut macam tu tadi muntah hijau ni mah. Kalau ada orang tanya, saya suka urai tu. Pasal memang kaedah kita nak ambil kaedah bahasa Arab, itulah kaedah bahasa Arab yang ada walaupun baca kitab Jawi. Satu bahasa kitab Jawi ni uslub dia tu uslub Arab. Kalau Tuan Guru Haji Cik ni, kalau dia baca kitab Jawi ni, dia hurai i'rab macam mana kitab Arab. Dia sebut macam itulah, min ni lil bayan. Lil bayan ni hal bagi khabar Rasul. Dia naat bagi jumlah ahkam syariah dengan nakirah. Kalau jumlah ahkam, tapi tulis Jawi tak kenal lah makrifah dengan nakirah. Kalau nakirah dia naat. Kalau dia isim makrifah jar majrur jatuh daripada isim makrifah jadi hal ta'alluq mahzuf. Mana dia sebut? Dia tu dia ajar. Baca kitab Jawi. Orang tak belajar bahasa Arab Allah macam mana? Terberak tak ikunin kan. Buah pi bahasa itu cirit keluar. Sikit dia sebut tu. Tapi kalau faham macam mana? Saya pasal saya pernah jumpa, saya ngaji dengan dia. Satu saya ngaji pun saya dah cerita, saya tak ngaji penuh masa lah. Ada waktu-waktu tertentu dengar dia baca kitab tu. Dia baca kitab Jawi. Kita mengaji Arab tak hurai macam tu. Dia baca detail tu. Tak. Hurai je. Masya-Allah. Dia baca kitab Jawi itu macam dia baca kitab Arab. Dia baca kitab Arab tak macam tu. Itu sekali lalu atas tanya macam tu. Satu ngaji ni banyak lapis ni. Lain orang lain dihadamnya. Lain. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.